Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah Syakila binti Ahmad dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tentang faktor dan cara menangani penyebaran ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Nama saya Muhammad Afan bin Mat Effendi, nombor matrik AP210402. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Wingi bin Abdul Rahman. Kad matrik saya CB210236. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izmi Muhammad bin Zamri dengan nombor matriks AP210013. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hilman bin Zulkifli dan nombor matrik saya adalah AI 210287. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amri bin Muhammad Azam. Nombor matrik saya AP210028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Ibrahim. Nombor matrik saya CB210163. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanis bin Satar. Kad matrik saya 210235. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adri Zaharin bin Zul Izhar, nombor matrik AI 210277. Nama saya Razin bin Khalid, nombor matrik AI 210230. Baiklah, kita akan mulakan dengan pembentangan kita pada hari ini. Saudara dan saudari sekalian, pada mulanya saya bertanyakan, apakah itu maksud ajaran sesat? Ajaran ini merupakan gabungan antara dua ayat, iaitu ajar dan sesat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010, ajar adalah kata dasar bagi perkataan ajaran. Maksud ajar ialah petunjuk supaya diketahui untuk dijadikan sebagai panduan untuk membuat sesuatu. Seterusnya sesat pula ia bermaksud tidak mengikuti jalan yang betul. Jadi menurut Majlis Agama Islam Negeri Selangor, ajaran sesat bermaksud pada ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat Islam. Walau bagaimanapun, penyebaran ajaran sesat ini tidak boleh dipandang remeh. Hal ini kerana ini akan menyebabkan berlakunya keruntuhan akidah dan kepercayaan seseorang yang sebelum ini patuh pada syariat agama Islam. Sehubungan dengan itu, perkara ini perlu diambil dengan tindakan tegas-tegasnya oleh pihak yang berwajib supaya dapat membendung perkara ini sebelum menjadi semakin parah dan kita dapat mengelak daripada mengundang kemurkaan Allah SWT. Pada zaman yang semakin moden dan canggih ini, telah berlaku pertembungan dalam agama dan budaya, terutamanya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini kerana berlakunya pendedahan agama dan budaya dari negara luar yang telah dibawa ke dalam negara kita ini. Dan ia telah mempengaruhi golongan masyarakat Malaysia, terutamanya dalam golongan remaja dan dewasa. Jadi sehubungan dengan itu telah berlakunya penyelewengan konsep dan fahaman dalam agama dan mencetuskan berlakunya pengalaman ajaran sesat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya kita melihat pada objektif kajian. Objektif kajian kita pertama ialah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebaran ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Yang kedua adalah menjelaskan implikasi-implikasi yang akan dihadapi oleh pengamal ajaran sesat dan kepada masyarakat kita. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti cara-cara untuk menangani penyebaran ajaran Islam yang berlaku di Malaysia. Seterusnya, kita lihat dulu pada kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini adalah untuk memastikan ajaran yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia adalah benar dalam landasan agama masing-masing. Tapi kita khususnya terutamakan kepada orang Islam. Seterusnya, kepentingan ini juga adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Malaysia bahawa amalan ajaran sesat dapat mengundang kepada pelbagai masalah seperti perpecahan dalam ummah. Dan akhir sekali, kepentingan kajian ini adalah untuk bersama-sama untuk menyeru orang ramai agar tidak terpengaruh dengan bentuk ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan faktor-faktor penyebaran ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Poin yang pertama adalah kelemahan dalam
Kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang telah menjadi faktor utama yang telah menjadi penyebab kepada penyebaran ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Ialah kuasa yang diperuntukkan kepada mahkamah syariah adalah sangat terhad dan tidak diberi kuasa secara meluas dalam menjatuhkan hukuman terhadap pesalah. Seterusnya, poin yang kedua, kelemahan sistem pendidikan Islam. Kelemahan sistem pendidikan Islam juga telah menjadi faktor kepada berlakunya penyebaran ajaran sesat. Walaupun di negara Malaysia ini mempunyai pelbagai institusi keagamaan seperti sekolah agama, pusat tahfiz dan juga pusat pengajian Islam. Bahkan di dalam silibus sekolah menengah juga mempunyai subjek pendidikan Islam untuk memastikan masyarakat Islam di negara Malaysia ini mempunyai pegangan akidah yang teguh dalam melahirkan generasi yang baik pada masa hadapan. Terusnya dengan poin yang ketiga, kelemahan menangani unsur negatif media massa. Media massa ini adalah merupakan satu platform yang besar di mana ia bermaksud pelbagai jenis alat komunikasi seperti televisyen, radio, surat khabar dan juga majalah dan seumpama dengannya yang dapat menyebarkan maklumat kepada orang ramai dalam masa yang singkat dan juga pada waktu yang tepat. Seterusnya, poin yang keempat ialah kelemahan membasmi kepercayaan purba dan adat istiadat. Kepercayaan purba dan adat istiadat yang diamalkan daripada zaman dahulu juga telah menyumbang kepada faktor penyebaran ajaran sesat. Hal ini kerana kepercayaan purba dan adat istiadat ini masih mendapat tempat dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya, poin yang terakhir. Masyarakat yang ingin mengambil kesempatan telah menjadi salah satu faktor kepada penyebaran ajaran sesat. Hal ini dikatakan demikian kerana pada zaman kini yang sangat mencabar dengan penuh pengaruh budaya luar yang semakin mudah mempengaruhi masyarakat Islam, terutamanya di negara kita, ini akan menjadi sebagai satu sebab di mana penyebaran ajaran sesat akan lebih berleluasa. Seterusnya, berkaitan dengan implikasi-implikasi yang dihadapi oleh pengamal ajaran sesat di masyarakat kita. Poin yang pertama adalah pegangan akidah akan lemah. Akidah ialah hal yang berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan dalam hati yang akan mendorong hati dan jiwa berasa lebih tenang, tidak bimbang dan bersih daripada prasangka. Seterusnya, poin yang kedua, keruntuhan institusi keluarga merupakan sebuah kumpulan manusia yang mempunyai pertalian darah melalui ikatan perkahwinan yang terjalin atau ikatan lain dari institusi keluarga yang terbina. Ini adalah untuk mewujudkan generasi yang baik dan harmoni pada masa akan datang. Terusnya, poin yang ketiga, sikap tidak bertanggungjawab dan fitnah berleluasa. Tanggungjawab adalah merupakan perkara yang paling penting dalam hidup kerana setiap individu mempunyai tanggungjawab yang tersendiri untuk memastikan setiap amanah yang diberi akan dikelas dengan baik. Seterusnya, poin yang keempat, imej agama Islam akan tercemar. Agama Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang benar dan tepat bagi semua umat manusia untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup untuk memastikan selamat di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya, apabila terdapatnya perpecahan dalam Islam yang berpunca dari penyebaran ajaran sesat, ia akan menyebabkan agama Islam akan dipandang rendah dan imej agama Islam akan tercemar. Seterusnya, poin yang terakhir, keselamatan negara akan terancam dan tidak stabil apabila wujudnya golongan yang mengamalkan ajaran sesat dalam negara, terutama di Malaysia. Ia akan menyebabkan timbul kekacauan dan masalah dalam negara dan sekaligus akan mengancam keselamatan negara. Seterusnya, kita pergi pula ke cara-cara menangani penyebaran ajaran sesat. Pertama sekali adalah meningkatkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Secara formal contohnya adalah kita menghadiri kelas-kelas agama di sekolah ataupun kita menghadiri tazkirah agama di masjid jika ada masa terluang. Dan tidak formal pula adalah kita menonton YouTube yang di mana ada ustaz-ustaz ceramah ataupun di TV ada tazkirah pendek. Itu adalah secara tidak formal. Seterusnya adalah menyebarluaskan ajaran agama Islam. Ajaran Islam hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan simposium.
Dan seterusnya adalah kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat, kerana mereka takut akan melakukan penyebaran ajaran sesat, takut didenda oleh pihak yang berkuasa ataupun ditangkap dan dikenakan hukuman yang berat. Dan terakhir sekali adalah program pemulihan akidah. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah. Di Malaysia, terdapat beberapa buah pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu Negeri Sembilan dan Pemulihan Akidah Ulu Yam Selangor. Sebagai penutup kepada slide kami adalah kesimpulan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mahu menyembah yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat dan kamu tidak mahu menyembah yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku adalah agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Di sini menunjukkan bahawa dalam Islam terdapat toleransi terhadap agama lain, iaitu seperti agama Buddha, agama Kristian dan sebagainya. Islam tidak menggalakkan untuk umatnya menyerang agama-agama lain kerana mereka hanyalah beragama lain. Tetapi Islam tidak berkompromi dengan mana-mana orang yang menyebarkan ajaran sesat, kerana ianya akan membawa mesej buruk kepada ajaran Islam yang sebenar dan menimbulkan banyak kekeliruan. Itu sahaja, terima kasih. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.